generasi. Ya, dan insyaAllah kita nak sama-sama persiapkan diri, belajar ilmu rumah tangga, ilmu kekeluargaan, keibu-bapaan bersama para tokoh, para guru kita insyaAllah menerusi segmen ini. Dan pagi ni giliran siapa, Hazwan? Ya, pagi ni giliran Profesor Dr. Harlina Halizah Haji Siraj yang merupakan pengarah Pusat Citra Universiti di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Afian dan Hazwan ya. Kita nampak gaya memang kena online juga ni lagi. Saya sebenarnya ada cita-cita lah agaknya 2021 ni bolehlah saya ke konti kan. Rupanya belum boleh lagi kan. Memang masih lagi kena apa orang kata sama-sama ya mengawal dan tularan COVID-19 lah. So tak apa, insyaAllah kita gunakan teknologi yang ada ni untuk kita manfaatkan ya. Jadi so mungkin tajuk kita sebelum tu masih tak lambat agaknya kan Hazwan dan Pian untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021 ya. Dan hari ni 1 Jamadil akhir kan. Dah nak dekat dah dengan kita punya puasa semua dah kan. Jadi mungkin kita nampak gaya agaknya kali ni berpuasa di dalam suasana masih lagi COVID juga. Jadi sempatlah 2 tahun juga kita berada di dalam keadaan ni ya. Jadi saya rasa memang marilah kita sama-sama menyediakan diri kita kan untuk apa orang kata memastikan semua ni menambahkan lagi kita punya daya ketahanan kita kan, insyaAllah. Okey. InsyaAllah dan apa saja yang kita hadapi, PKP ataupun Ramadan yang bakal menjelang nanti, dan apa saja yang bakal berlaku dalam keluarga kita di masa akan datang, sebab itulah kita kena ada ilmu insyaAllah, Prof kan. Jadi hari ni mungkin kita dah ada tajuk nak cerita tentang macam mana kelainan gender, dan di rumah kita ada semua tu. Jadi apa yang kita nak belajar hari ni, Prof? Silakan mukadimah kita. Okay, terima kasih Kian dan Hazwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar semua ya. Kita bertemu lagi kali ini dia ada kaitan juga dengan sebab kita punya MCO atau PKP kita kan. Ada banyak yang kita dengar keluarga tu ya. Macam kita bincangkan tahun lepas tentang faktor-faktor kekuatan keluarga kan. Jadi yang itu tu yang saya kira kita lihat sebenarnya ada keluarga yang kuat tu ya. Kerana mereka memang mempunyai hubungan yang sangat sejahtera ya. Maknanya masing-masing tahu apa yang diorang nak kena buat ya, masing-masing saling menghormati ya. Kalaupun ada kesilapan masing-masing memaafkan. Jadi tapi ada pula satu lagi keadaan di mana keluarga tu menjadi berantakan ya. Maknanya dalam bila dia bersama-sama dalam rumah tu lagilah banyak orang kata yang kat kapet bawah-bawah masalah bawah kapet tu semua terkeluar ya. Dan disebabkan oleh itu masalah keluarga tu rupanya sangat rapuh. Dan bila kita lihat sebenarnya kan Hazwan dan Pian ya, dan para pendengar semua, dia ada perkara fundamental dan asas di situ. Maknanya adanya hubungan orang kata masalah dalam konteks memahami hubungan gender di dalam keluarga tersebut. Maka dengan itu saya ucap terima kasih kepada penerbit Hajah Maslina kerana memberi saya ruang lah untuk kali ini kita start dengan berbincang tentang hubungan gender di dalam keluarga khususnya. Kita banyak dengar bab-bab gender ni tapi mungkin dalam keluarga tu kita jarang huraikan. Sedangkan segala apa yang kita orang kata sikap kita terhadap gender khususnya lelaki dan wanita macam tu di luar rumah itu sebenarnya diasaskan dengan hubungan di dalam keluarga kita. Maknanya kalau kita dengar adanya diskriminasi gender macam-macam lah tu, dia sebenarnya daripada rumah lagi. Nah, jadi saya minta kita mungkin pada yang bahagian pertama ni saya bersadang mungkin nak jelaskan dengan panjang lebar supaya dia menjadi satu perbincangan yang tuntas ya. Dan dalam yang saya harap ada juga bahagian 1, 2 dan 3 ni Hazwan dan Pian tentang hubungan gender dalam keluarga. Yang bahagian pertama ni kita akan buat pengenalan dulu. Sebab selalu orang kata janda macam tu tau. Ya betul lah. Dia jadi macam dia main-mainkan saja. Itu satu.
Keduanya, ada orang, doktor jangan cakap bab-bab gender ni. Kenapa? Ini semua pasal LGBT ni, LGBTIQ lah semua ni. Doktor jangan jadi pula promosikan benda-benda tu. Itu pada saya mungkin kerana dia hanya memahami gender dalam satu kerangka yang sangat sempit. Yang tu pun saya kena terangkan dulu ya. Jadi pengenalan dan juga segala perbincangan asas mengenai gender itu, yang paling penting ada di situ perbezaan antara gender dan jantina. Yang itu nanti saya kena terangkan. Kemudian kita kena bincang dulu dalam bahagian ini, mengapa kita perlu bincang tajuk ni. Yang itu tu kerana kita kena melihat tentang sikap kita terhadap hubungan gender ni. Dia ada 3 tau sebenarnya. Satu tu yang sangat konservatif ya, yang mana mengatakan satu gender lebih baik, lebih mulia, lebih utama daripada satu gender lagi. Yang tu ada di situ tu satu sikap. Satu lagi sikap ya, Pian dan Hazwan tak nak langsung gender-gender ni. Kita neutral gender je, tak kira lelaki perempuan. Jadi itu yang bila bilik air tu ya, washroom tu dia kata gender neutral. Situ dia kan ya. Jadi kalau tengah buang air kat situ ya, kita tengah buat kita punya number 1 number 2, tengok masuk pula orang lain yang ya bukan gender kita. Itu memang neutral gender neutral washroom. Itu satu lagi. Tetapi yang kat tengah-tengah ni, bagaimana kita nak ada sikap yang seimbang dan sejahtera terhadap hubungan gender tu. So itu yang kita akan cover dalam bahagian 1 ni. Bahagian 2 kita akan tengok bagaimana hubungan gender itu dijalin ya, daripada sikap-sikap tadi tu. Bulan depan kita tengok macam mana sikap-sikap itu yang menghasilkan satu hubungan gender di dalam keluarga. Yang paling penting kita nak tengok bagaimana agaknya rumah tangga Rasulullah SAW dalam konteks menangani isu-isu ini ya, mana perbezaan dan persamaan yang ada ini. Dan akhir sekali bahagian 3 tu, mari kita tengok ya, apakah sebenarnya yang kita harapkan ya, dalam sebuah keluarga dan rumah tangga yang mana ya, aspek tentang hubungan gender ini difahami dan dipraktikkan secara yang seimbang dan sejahtera. So 3 tu, kalau okey, ya, saya ni bagi orang kata biasalah cikgu ni kan, dia bagi dia punya prelude dulu. Kalau tak kan, Pian dengan Hazwan, lecture minggu depan orang tak ada. Sebabnya tak best lah lecture ni, macam tu kan. So kita bagi dulu lah ya, orang kata lebih kurang macam secara gambaran ya, bagaimana dalam 3 bahagian ini kita melihat tentang aspek gender ni. Okey, itu maknanya kita akan ada 3 bulan lah kiranya kan Prof, untuk kita mendalami isu gender lah. Rasanya kan Prof kita kena sebut pelan-pelan gender tu. Saya rasa betul kalau Prof sebut kadang-kadang bila laju tu pun bunyi je macam gender je bunyi dia. Ada takut yang salah faham. So hari ni kita cerita tentang gender dan mana kita nak saling menghormati satu sama lain sebab ia akan mempengaruhi sikap kita ataupun persepsi kita. Mungkin kita nak elakkan prejudis juga yang bermula dari rumah. Jom kita sambung Prof, kita punya pusingan pertama hari ni. Mari. Mengenai pengenalan ni sangat penting kan. Saya sampai sekarang juga masih lagi orang katakan gender dan jantina itu adalah sama. Maknanya selalu dia katakan lebih kurang saja. Saya rasa dia macam ni. Dia sebenarnya mengatakan tentang perkara yang sama, ya, maknanya adanya lelaki dan perempuan begitu kan. Tapi jangan lupa yang gender neutral tu, nanti saya cerita balik. Dia tak nak ni ada lelaki perempuan ni, ya, binary ni dia kata tak best. So maknanya tak payahlah kita katakan lelaki perempuan. Mungkin ada juga third gender, tu dah jadi kelengkabut lah sikit kat situ tu ya. Tapi sekarang ni saya katakan bahawa mari kita fahami dulu apa tu jantina. Itu kita biasa tengok kan, biasa dengar tentang jantina. Kalau kat IC tu pun kan kita akan selalu ditanya nama, lepas tu jantina ya. Sebab mungkin ada nama yang memang tak payah letak jantina pun kita tahu nama perempuan atau nama lelaki. Tapi ada mungkin nama-nama yang kita rasa kalau tengok nama tu saja kita tak tahu ni lelaki ke perempuan, maka kita kena letakkan jantina di situ. Jadi jantina ni ya, para pendengar sekalian, Pian dan Hazwan, dia sebenarnya ada lain sikit dengan gender. Okay? Kelainan dia begini, jantina itu ya ditetapkan oleh aspek biologi, ya, karakteristik biologi ataupun keadaan tubuh badan fizikal kita ni. Okay? Dan gender sebenarnya adalah ya konstruk sosial ataupun
nak katakan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh masyarakat di sekeliling kita ni tentang bagaimana seorang yang dikatakan lelaki itu sepatutnya mempunyai tindakan dia, tanggungjawab dia. Begitu juga yang perempuan ni, apakah yang patut dia lakukan, apa yang dia tak patut lakukan. Jadi kalau kita lihat di sini lelaki wanita itu lebih kepada jantina, tetapi kelakian dan juga kewanitaan itu mungkin lebih mirip kepada aspek gender. Kalau dalam bahasa orang putih dengan izin, masculinity dan femininity. Kan? Yang itu mungkin kita bercakap dari konteks gender. Jadi mari saya cerita dulu dari sudut jantina tu lah. Ni jadi doktor ni memang itu je lah dulu kan. Biologi, ingat tak nak tanya Mr. Tian dengan Hazwan ni lah Kita ambil kayu. Tian tu selalu macam tu. Padahal dia selalu dapat A biologi dulu. Okey, kalau misalnya wanita apa dia punya kromosom? Kromosom wanita dalam DNA dia, setiap sel dalam badan dia, apa dia punya orang kata dia ada macam ni pilihan dia ni. Ni objektif lah kiranya ni. Kalau lelaki dan perempuan, okey. Pasangan yang pertama lelaki adalah 46 XY dan perempuan adalah 46 XX. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua terbaliklah pula. Lelaki adalah 46 XX, wanita adalah 46 XY. Tian dan Hazwan, pilihan mana? Pilihan 1 atau pilihan 2? Saya pilih A, 1. Okey. Tian? Saya tiru. Kan. Hazwan, lain kali jangan jawab dulu, bagi dia dulu. Itulah pasal. Okey. Betul lah tu. Okey. Kita ni ada pasangan-pasangan kromosom kan. Dia sebenarnya kalau katakan secara kromosom dia tu pasangannya tu ada 23 saja, tapi kalau dari sudut bilangan dia adalah 46. Termasuk kita punya seks hormon, seks kromosom. Dan kalau perempuan kita ada X, 2X kat situ. Dan lelaki pula 1X dan 1Y. Yang itu yang menjadikan perbezaan antara kita. Masya Allah, sebenarnya kan saya ingat salah satu subjek yang saya paling suka adalah genetik. Seronok sangat belajar tu. Saya rasa macam ya Allah kan. Semua ni berlaku tanpa saya punya pengetahuan. Tahu-tahu saya dah jadi 46 XX ni Pia dengan Hazwan pun dah jadi 46 XY. Nah, macam mana boleh jadi 46 XX dengan XY ni Sebenarnya apabila benih lelaki dan benih perempuan, dia sebenarnya adalah separuh daripada tu. Maknanya kalau kita ni 46 XX, ovum saya nanti dia hanya bawa separuh saja, iaitu 23X. Tapi dalam saya punya ovum tak ada langsung 23Y sebab saya memang tak ada Y kromosom. Tetapi untuk lelaki sperma tu dia pun separuh juga, 23 juga 23 dan saya tadi kan 23X. So orang lelaki sperma dia ada dua jenis. Satu yang membawa 23X dan satu lagi 23Y. Itu yang jadi panjang tu bahagian ni nak cerita biologi ni Tapi pada saya ni sangat penting sebab mungkin masa kita belajar biologi dulu muda-muda lagi kan tak berapa faham, lepas tu cikgu pun taklah terror macam Prof Hari kan asyik je. Jadinya yang ini betul-betul nak ajar ni. Jadi kan kenapa kena separuh tu sebabnya memanglah kena separuh sebab nanti bila dia bercantum dalam persenyawaan barulah dia complete balik 46. Bayangkan kalau kita punya ovum ni dan kita punya sperma ni duk bawa 46 juga. Nanti sekarang kalau kita bercantum, jadi monster lah kita. Jadi Allah jadikan dalam ingat tak mitosis dan meiosis, pecahan sel. Mitosis tu ada pecahan sel-sel biasa. Tapi meiosis adalah berlaku kepada sel-sel gamete kita ataupun sel-sel tu ulang kaji subjek bio betul. Alamak, sorry lah kan you all. Itulah dia kan. Susah sikit. Tapi macam ni lah Jadinya bila kita panggil haploid, yang 46 tu maknanya dia diploid, maknanya ada ada sepasang. Tapi kalau haploid ni dia tunggal lah. Jadi kan macam ni. Kenapa saya jadi seorang wanita? Kerana percantuman antara benih ibu saya iaitu 23X tadi
Kita orang perempuan memang ada egg saja. Dan tapi sperma yang bercantum itu adalah sperma yang bawa 23Y. Jadi akhirnya bila dia ya tersenyawa, dia menjadi 46 X juga untuk saya ni. So bersenyawa jadilah 46XX, maka akan jadilah ya janin perempuan, kan. Yang you all pula terbaliklah macam tadi ya. Minta maaf saya tadi tersilap sikit. Maknanya ibu memang bagi 23X, tapi sperma ya yang masuk tu adalah yang bawa 23Y, maka jadilah ya janin yang janin lelaki ya, atau jadi budak lelaki akhirnya. So itulah dia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Bila Allah jadikan begitu, maka terbentuklah ya jantina lelaki dan perempuan. Apa implikasinya apabila adanya ekstra X ni tau, maksudnya macam kami ni yang perempuan ni 46XX tu. Dengan adanya ekstra satu lagi kromosom X tu, maka ya ketika embryologi ya pertumbuhan kita semua tu bagus setiawa perempuan. Baguslah tu hari ni kita tunjukkan ni. Yes, saya faham tu. Yang tu kata 46X lelaki jadi 46XY. Dia jangan XXYY gitu, dia lain tu kalau XXYY tu. Jadi yang tu tak apa betul. Tapi kalau kita lihat ya bila ini berlaku, tambahan X itu tadi pada janin wanita, janin perempuan menyebabkan ya berlakulah ya satu perkembangan organ yang khas, iaitu yang dinamakan reproduksi ya sistem reproduksi wanita, yang mana adanya rahim tu ya. Maksudnya sebenarnya kalau tak dia semuanya orang kata neutral aja, tapi bila adanya kesan daripada X dan Y itu, maka berlakulah perkembangan. Akhirnya yang wanita ya, kami yang wanita ni adalah satu yang Allah jadikan ya satu organ ya yang bernama uterus ataupun rahim ya, dalam bahasa kita ni rahim, bahasa Al-Quran pun rahim. Rahim tu salah satu nama Asmaul Husna kan, nama-nama Allah kan. Encik Abdul Rahim pun tak ada rahim ni Pian dan Tuan, minta maaf. Tapi ya dalam rahim inilah ya bolehnya berkembang ya dan membesarnya ya manusia yang baru ya. Maknanya begitulah sekali pentingnya ya proses ni tadi ya, untuk memberitahu kepada tubuh badan kita ni lah ya. Akhirnya terhasillah ya rahim. Of course rahim saja tak boleh lah, dia kena ada tube dia ya, dia kena ada ovarisnya dulu yang penting kan. Kemudian tentu sekali ya cervix dan juga vagina melengkapkan ya organ reproduksi wanita. Tetapi kalau misalnya yang tadi 46XY adanya Y kromosom tu, akhirnya ya hormon-hormon ataupun ya bahan kimia yang ada semua menyebabkan perkembangan janin itu menjadi janin lelaki. Jadi kalau tengok embryologi sangat menakjubkan ya perkembangan ini. Dan sebenarnya organ reproduksi kita, khususnya genitalia luaran itu, dia yang paling last sekali siap. Maknanya mata jantung semua dah siap dah. Yang ini yang last sekali nak orang kata nak cukup perfect dia ya. Sampai lebih kurang 14 ke 16 minggu umur janin tu baru kita boleh nampak betul-betul yang ini adalah kemungkinan janin lelaki atau janin perempuan secara luaran dia. Ya, secara luaran dia ya. Okey. Jadinya begitulah pentingnya ya kalau kita tahu dari sudut embryologi ni bahawa memanglah ya kita ini akan lahir ke dunia ini membawa tugas-tugas dan tanggungjawab serta peranan yang berbeza. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Surah Al-Lail ayat 3 dengan 4. Ya, sesungguhnya pada penciptaan lelaki dan perempuan, zakara wa unsa itu ya usaha kamu ya, kamu punya tindakan, kamu punya peranan semuanya mempunyai bezanya ya, perbezaan. Jadi itu dia. Ya, dalam konteks ini itu jantina. Ya. Baik. Kalau gender pula apa dia? Jadi apabila ya kita lihat ya wanita dengan peranannya boleh mengandung, melahirkan ya dan juga menyusukan anak, kerana bukan saja dalam konteks reproduksinya, organ reproduksi, tetapi ya wanita mempunyai keupayaan supaya mammary gland ataupun kelenjar mammary dia ya payudaranya boleh ya pula menghasilkan susu ya ataupun nutrien untuk anak ya atau bayi, kerana kita juga adalah mamalia
Nama mamalia Tutian dan Hazwan datang dari perkataan kerana kita ada haiwan-haiwan mamalia mempunyai kelenjar memori yang mana dia akan menyusukan dia punya anak-anak dia kan. Oleh sebab tu itu sebabnya kita bukan macam reptilia, bukan macam ikan gitu. Ya, kalau ikan paus pun ya dia adalah mamalia kan. Walaupun mungkin dia tak menyusukan tapi dia mengandungkan anak dia dan melahirkan. Jadi di situlah ya kalau kita lihat ya selepas kita adanya ya fungsi-fungsi ini secara orang kata semula jadi bukan semula jadi, mana naturally-nya kita akan melihat tentu sekali adanya fungsi-fungsi dan tanggungjawab yang dipikukan di atas kedua jantina ini dan itulah yang dinamakan gender. Jadi mana orang lelaki ya apa peranan dia. Yang paling penting sekali kan Hazwan dan Pian, saya sebagai pakar sikit puan ni kan, apabila kita sambut kelahiran bayi ya, kita memang akan tunjukkan ya genitalia anak tu kepada ibu. Ya, maknanya tunjukkan dulu ya. Kita suruh dia yang sebut. Kita bukan kata tahniah puan ada anak lelaki. Kita yang sebut tak boleh. Sebab nanti dia tengah duduk mamai tu kan dia dengan lelaki ke perempuan kan. Jadi kita akannya bila lahir saja. Ini kalau kat bilik bersalin lah. Tak tahu Hazwan ikut ke tidak masa isteri melahirkan kan. So kita bila dalam masa basah tu kita potong je tali pusat tu, kita akan angkat anak tu, tunjukkan pada ibu, puan tengok puan anak apa puan dapat, kita kata tahu. So katalah dia ni rabun kan Pian, dia masa dia meneran tu dia cabut cermin mata, kita suruh dia pakai balik, suruh nak tengok betul-betul. So dia sendiri sebut, oh anak perempuan doktor atau anak perempuan nurse, okey. So biar dia ingat itulah anak dia. Nanti korang dia ya kalau tak nampak kita yang bagi tahu, dia ingat anak dia tadi macam dengar anak lelaki. Kita bagi kat dia anak perempuan dah dalam kabut pula dah. Jadi kan ni kita tengok. Oleh sebab itu sangat penting untuk ibu ni untuk tengok ini anak apa ni, lelaki ke perempuan. Sebab sangat penting kerana di situ sudah ada gendernya di situ kan. Bila dia lihat saja genitalia itu adalah perempuan, okey alhamdulillah doktor, saya dah memang simpan nama ya, nama puteri apa atau Fatin ke apa. Lepas tu bilik dia doktor baju-baju semua warna pink. Macam tu tahu ya. Sebab masa ultrasound tu dah nampak perempuan tu, dah siap dah beli semua. Jadinya di situ tu gender tu. Ya, maknanya nak bagi nama perempuan, ya, nama yang seiring dengan perempuan dan juga baju pink tadi. Dan kalau kita tunjukkan dia nampak anak lelaki, dia dah dalam kepala ni dah ada dah Ahmad ke Muhammad ke Hazwan ke Sofian ke dah ada dalam kepala. Dan kemudian dia kata alhamdulillah saya dah cat bilik baby tu doktor warna biru. Nah, kita nak tanya, tak boleh ke budak perempuan pakai baju biru? Boleh. Tak boleh ke anak lelaki pakai baju pink? Boleh. Cumanya di dalam masyarakat kita, itu yang kita tetapkan. Itu beza antara gender dengan jantina tadi. Okey? Okey, itu menjawab soalan sebab ada awal-awal tadi ada sahabat kita yang bertanya, tak boleh ke kita gunakan jantina untuk gender tu? Rupanya ada beza dan Prof Har dah kongsikan sedikit sebanyak penjelasan tentang itu dan jangan keliru ya adik-adik SPM kita mungkin pagi ni mungkin ada yang tertanya-tanya, pagi ni ada tuition biologi ke dekat IKIM? Tidak ya. Kita dalam segmen generasi bersama Prof Dr. Harlina Halizah Haji Siraj dan hari ni kita nak cerita tentang hubungan gender dalam keluarga. Dia jadi gian sikit bila mengajar biologi. Tapi ada yang kata, faham pula pagi ni biologi. Dulu kat sekolah dulu bela-bela je kan. Tapi alhamdulillah sebab kita nak belajar lebih dalam lagi lah ya Prof kan. Bagaimana kaitannya juga dengan keluarga kita. Prof, kita berehat kejap. Kita akan kembali kejap lagi Ya, dan untuk anda semua jangan lupa untuk terus saja sharekan video ini untuk kita sama kongsikan ilmu pagi ini berkaitan gender dalam keluarga dan terus setia bersama kami di Warna Pagi Inspirasi Inforia Islami.
The book published by IKIM in 2019, Harmony Between Religion and Science, discussing the scientific or empirical knowledge of what and how of science and technology, as well as the responsibilities that humans have over them and the need to be addressed in science and religion discourse. The book elucidates the harmonious relationship between religion and science in the context of various issues of importance to society, such as education, philosophy, and sustainable development. Get your copy of Harmony Between Religion and Science at a great discount on www.ikimniaga.my or call 03-6204-6389 for more info. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bersama Pian dan juga Hazwan pada waktu ini dah 8.57 pagi. Di YouTube tu ada yang tanya, habis dah ke? Tak ada. Kita baru nak masuk pusingan kedua untuk generasi pagi ini bincangkan tentang hubungan gender dalam keluarga bersama dengan Pengarah Pusat Citra Universiti UKM iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Halina Haliza Haji Siraj. Kita take a break kejap tadi sambil-sambil nak hadamkan apa yang Prof Hada kongsikan dalam mukadimah kita dan sambil-sambil itu sahabat-sahabat kita boleh share atau kongsikan biar ramai lagi dapat bersama kita dalam kelas dalam segmen generasi kita pagi ni kan Prof Har kan. Dia kita sama Hazwan dan Pian mujur dia letak saya jadi macam orang kata pelajar pula mengajar biologi tu tahu. Seronok dengar Prof. Sebenarnya. Seronok mengimbau kembali kenangan kelas biologi. Amboi. Jom Prof, sambung. Silakan Prof. Jadi kalau kita lihat maka mungkin dengan itu juga kita dapat menyangkal lah pandangan orang yang kata sepatutnya kita tak boleh emphasize sangat atau bagikan penekanan kepada konteks jantina ni. Dia kata macam asyik-asyik cakap pasal ada laki perempuan. Jadi ada yang dia menganggap nanti saya akan terangkan juga mengapa penting kalau kita lihat jantina lelaki perempuan dan akhirnya dalam konteks gender itu adalah kelelakian dan kewanitaan. Macam itulah masculinity dan femininity. Jangan lupa juga dalam konteks biologinya hormon-hormon tu yang mana kalau wanita hormon-hormon yang banyak mempengaruhi fisiologi di tubuh badan dia adalah estrogen dan progesteron. Ini kalau ni tak apa saya tak nak explain banyak-banyak sangat lagi nanti jadi endokrinologi pula tetapi lelaki ni dia lebih kepada testosteron dan juga produk-produk aktif yang apabila hormon-hormon ini kita adanya tindak balas dan seterusnya. Tapi nak ingatkan ni di dalam badan wanita pun ada juga testosteron. Mana ada juga hormon yang dikatakan hormon lelaki tu. Tapi tak banyak sebab yang lebih banyak adalah yang estrogen dan progesteron. Kerana itulah nanti yang akan mengawal kita punya kitaran haid, itulah nanti yang mengawal dalam konteks kita nak hamil dan melahirkan anak dan nak menyusukan anak. Jadi itu sebenarnya hormon, orang kata seks hormon yang dominan bagi wanita. Itulah juga yang menjadikan suara kita ni halus, kulit kita halus dan dalam konteks kesihatan hormon estrogen ni Pian dan Hazwan dia memang melindungi wanita daripada penyakit contohnya penyakit coronary ataupun penyakit jantung masalah jantung. Jadi itu sebabnya wanita ni mungkin selepas dia menopause risiko dia untuk dapat sakit jantung tu serupalah dengan lelaki. Tetapi sebelum tu dia dilindungi. Masya-Allah sebab dia ada tanggungjawab tadilah nak hamil, nak melahirkan, nak menyusukan. Tiba-tiba je sakit jantung macam tu kan. Semua tu memang Allah dah letakkan kan. Jadi tapi lelaki pula dia pun ada juga estrogen progesteron tu. Tetapi kadarnya sikit lah. Jadi mungkin dan yang banyak tu testosteron. Jadi oleh sebab tu kita kena adalah dah sama bahawa di dalam tubuh badan kita ada kedua-dua ciri itu. Maka secara ingat tak ni nak ajar statistik pula dah dalam katalah kita punya normal distribution ataupun dalam kelompok populasi selalu kita katakan fenomena yang ada berbentuk dumbbell ataupun dia macam bukit tu bukit Fuji tu, gunung Fuji tu kan dia macam seimbang gitu kan So dia ada nanti yang lebih ke kanan atau lebih ke kiri kan. Kita panggilkan dia ni kira macam yang biasa tu ada lebih kurang 95% tu populasi biasa, normal. Tetapi ada nanti 2.5% dan di sebelah kanan, 2.5% sebelah kiri ni yang mungkin terlebih yang sana atau terlebih di sini. Jadi dalam populasi wanita memang secara umumnya secara biasa ni, tetapi ada mungkin yang terlebih sikit hormon lelakinya Jadi kita nampak dia mungkin dari sudut sikap dia tu ataupun dari sudut pembawaan dia mungkin agak kasar ataupun agak
agak orang kata macam sikap dia tidaklah sebagaimana wanita yang biasa, tapi dia masih wanita juga ya. Tetapi ada juga yang terlebih pula ya, dia ni semuanya macam sangat-sangat feminin lah. Yang ini mungkin kurang sikit feminin. Dalam kelompok lelaki pun ada yang macam tu juga ya. Secara umumnya lelaki semua biasalah, tetapi akan ada nanti yang mungkin sangat agresif. Dan mungkin ini jugalah yang mungkin banyak melakukannya kekasaran, keganasan ya. Tetapi ada juga satu kelompok pula yang mungkin terlebih ya, dalam konteks femininity dia. So mereka ini yang kita lihat ya, dia boleh memasak. Dari inilah dia masalah kita ni, bukan masalah macam mana. Maknanya bila kita secara umum kita kata orang perempuan tu dia ciri dan fitrahnya lebih kepada ya keibuan ya. Dia membela anak, menjaga anak, suaranya lembut, memujuk begitu kan tingkah laku dia. Dan kalau dia memimpin pun memimpin secara keibuan kan. Itu selalulah saya ni selalulah kata Prohan ni bila jadi ketua dia jadi macam very motherly. Macam itulah kan. Itu sebab itu sesuai dengan kita. Tetapi ya orang macam orang lelaki pula dia lebih tegas, dia lebih ya sebagai bapa dia mendisiplin. So ini lebih secara umum, tetapi kita kena juga faham ada di kalangan kita ini yang lebih sikit kat situ, lebih sikit kat sini. Tetapi pada saya, dia tidak pula membawa kita keluar daripada ya dari sudut biologi kita tu bahawa kita lelaki dan kita perempuan. Sebenarnya kan saya sedang membaca ni dan juga berbincang dengan ahli-ahli surah saya tentang di dalam Al-Quran sebenarnya ada kalanya Allah kata zakara wa unsa. Macam tadi kan surah Al-Lail tadi. Wa ma khalaqa zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Tapi ada kalanya Allah katakan rijal wa nisa. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Kan? Jadi rijal dan nisa, lelaki wanita, zakara wa unsa, lelaki dan perempuan juga. So di situ kan macam adanya ya guna nama yang berbeza bagi wanita dan lelaki. Dan ya kalau saya terbaca juga ya dalam konteks pendetailan ayat-ayat itu Allah menggunakan zakara wa unsa bila Allah bercakap tentang menekankan tentang fungsi dan tanggungjawab ya, maknanya lelaki itu sebagai suami, isteri itu sebagai isterinya begitu kan, ataupun tapi kalau zakara wa unsa tu lebih pada aspek biologi begitu ya. Saya bukan nak katakan dalam Quran pun ada gender issue, nanti ada orang marah pula kat saya. Sebab itu bukan bidang saya untuk jadi mufassirin ini kan, tapi di situ juga kita melihat bahawa dalam konteks ini ya kita memang tidak dapat lari daripada konteks generalisasi. Ya stereotyping, maksudnya lelaki patut buat macam ni, perempuan patut buat macam tu ya. Tapi kadang-kadang itu dia ya yang mengapa kita kena bincangkan tajuk ini, kerana dia menghasilkan sikap kita terhadap gender ini. Okay, ini sebelum yang ini yang saya rasa bila kita faham, maka dia akan membentuk sikap kita. Ya, Pian dan Hazwan. Dan akhirnya daripada sikap itu nanti lahirlah kita punya tindakan amalan. Begitu kan? Jadi bagaimana kita faham tentang hubungan gender ini? Ada 3 perkara. Ya, okey. Pertama, orang memahaminya ini kita panggil sebagai satu yang agak konservatif lah ya dan tradisionalis. Maknanya daripada dulu-dulu dia memang begini. Tapi masih juga saya rasa sekarang juga bila adanya konsep di situ bahawa satu kelompok lebih baik daripada kelompok yang satu lagi ya, maknanya dalam sini inilah berlakunya konsep sama ada yang selalu kita dengar patriarki ya, itu di situ dominasi lelaki terhadap wanita, atau dalam bahasa Arab dia dipanggil al-abawiyah ya, maknanya lelaki itu lebih mendominasi. Tapi ada juga ya yang dipanggil patriarki ya, maknanya di situ wanita itu ya lebih utama, maka susur galur penasab keturunan ni daripada ibunya. Ini dipanggil matriarki. Ya, tapi matriarki ni Tiana Hazwan jarang sikit kita dengar ya, sebab mungkin tak berapa dominan atau tak berapa banyak, tapi secara keseluruhannya ya kita biasa dengan konsep patriarki. Apa dia konsep patriarki? Patriarki ni TV saya kata kefahaman kita yang menyebabkan kita menghasilkan sikap ini kan. Dalam konsep patriarki, lelaki itu dikatakan dicipta lebih mulia, lebih hebat, ya berkuasa, ya lebih inteleknya 9 kali lebih daripada wanita, ya, dan oleh sebab itu secara naturalnya, secara wajarnya, maka lelaki itu mesti mendominasi wanita, begitu ya. Jadi di situlah konsep patriarki
dan kita lihat kebanyakan daripada budaya kita sebenarnya datang daripada konsep ini, baik barat, baik timur dan ini mewujudkan jurang dan juga ketidakadilan, berlakunya diskriminasi, penindasan, keganasan, eksploitasi, itulah yang sangat jelas menunjukkan ketidakadilan tersebut. Dan dalam konteks secara umumnya dia menghasilkan tingkah laku yang menzalimi, menyekat potensi dan juga keupayaan satu gender yang lain itu kerana dilihat not good enough, you are second class kiranya, begitulah. Dia dinafikannya sumbangan, contoh dalam patriarki ini, nafikan sumbangan wanita, anak sekolah, anak perempuan tak disekolahkan contohnya kan dan ini sebenarnya kalau lihat pagi ni saya ada kuliah tentang gender dan pembangunan, dia memang kalau kita lihat dan kita quantify, memang merugikan dan melumpuhkan pembangunan ekonomi, sosial masyarakat itu. Maknanya kalau kita contoh dalam konteks patriarki ini, apabila wanita itu tidak diberikan peluang untuk meningkatkan diri dia dalam konteks ini, tentu sekali dari sudut pendidikan maka kita akan dapati wanita itu terperangkap lah dia tidak memang boleh ke mana-mana sentiasa bergantung kepada orang. Tetapi apabila dia boleh mencapai tahap potensi dia, maka di situ dia akan membangunkan masyarakat dia. So dalam konteks ini sebenarnya sangat rugi kalau kita hanya berpandangan bahawa satu gender itu lebih mulia, lebih baik dan akhirnya menghasilkan tindakan-tindakan dan amalan ini yang sebenarnya merugikan. Okey. Saya nak habiskan dalam segmen ni tentang sikap ni Pian dan Hazwan, ada dua lagi tu, bolehkah atau saya nak kena bincang dalam segmen yang akan datang ini? Untuk next round ke macam mana? Next round ke ataupun ni? Tak, bukan next round, ni juga. Ni segmen satu lagi kan. Saya habiskan yang ni boleh ya? Boleh ya? Boleh. Boleh, Prof. Okay, alright. Kan? Tadi bila yang sikap, saya kata ada 3 tadi kan. Sikap yang pertama ini, yang ini. Dan kalau kita lihat, bila inilah tanggapan kita dalam keluarga kita sendiri, maka itulah nanti maknanya ayah ni tak pernah boleh disanggah ataupun kalau walaupun dia mungkin buat tindakan yang tak berapa betul pun tak ada siapa yang berani sebab yelah kan dominasi dia gitu Jadi yang ini ni bila ini berlaku kan Pian dan Hazwan, mesti ada tindak balas dia. Maka tindak balas yang satu lagi dia faham macam ni lah, kita tak naklah faham macam gender lelaki perempuan, kita panggil binary maknanya dichotomy, lelaki perempuan macam tu. Semuanya dia tengok awak lelaki ke awak perempuan. Kalau misalnya awak bagus pun kita ni sangat cerdik macam mana, alah orang perempuan macam tu. Senang saja dia alahkan gitu kan. Walaupun kita ni sebenarnya tak boleh nak memimpin, tak ada ilmu, tak ada, tapi sebab dia lelaki maka dia jadi pemimpin. Itu yang menyebabkan banyak berlakunya ketidakpuasan hati kan, akhirnya membentuk satu sikap yang lain pula. Yang ini dia faham bahawa sebenarnya kita ni tak payahlah sibuk-sibuk lelaki perempuan apa semua ni. Kita katakan kita neutral lah di gender kita ni. Kan? Jadi kita hapuskan ni konsep binary gender ni. Ada lelaki perempuan semua ni dan dia menentang stereotip. Mana tak bolehlah adanya hingga kan bila dia tak boleh masuk ke dalam norma yang biasa ni, jadi lelaki begini, jadi perempuan begini, dia mengatakan saya adalah gender ketiga. Pernah dengar tak ni Pian dengan Azwan, gender ketiga? Saya bukan lelaki, saya bukan perempuan. Macam tu lah kan. Jadinya kita pun okey ada gender ketiga pula dah ada pula yang mungkin dia dalam konteks ini mungkin tak salah kalau kita lahir sebagai jantina yang satu lagi ni, tapi kita nak hidup sebagai gender yang satu lagi. Contohnya kan. Jadi bila itu berlaku, boleh jugalah, maka dalam keadaan berfikiran begini, bolehlah saja kita tukarkan kita punya biologi ni kita pakai orang kata gender assignment surgery, reassignment. Dia reassign tu untuk jadi sebagai gender yang satu lagi. Maknanya dia mungkin tak bolehlah nak menganggap hidup dalam gender tersebut bila fizikalnya masih lagi yang lama. Begitulah Jadi di sini ada lagi kita namakan satu kelompok yang nama transgender. Dia dan selalunya mereka akan mengatakan bahawa saya sebenarnya adalah seorang lelaki yang terperangkap dalam badan seorang wanita secara biologi ni. Yang itulah, inilah konsep dia ni kemudian yang ni sangat penting tau kita faham. Kalau tak kan kita tahunya nak mengecam aja, tapi kita tidak faham dari mana datangnya kefahaman ini kan.
Itu sebabnya pada saya tengah baca buku falsafah hidup Bung Hamka ya. Akal itu sangat penting kerana ibarat katalah ya, kuda itu adalah perbuatan kita, akal itu adalah penunggang dia tu. Maknanya yang nak bawa ke mana itu. So al-fahmu itu sangat penting. So, jadi bagi mereka yang mempunyai tanggapan dan sikap neutral gender ni, itu tanggapan dia. Ya, jadi mereka ini memperjuangkan supaya tidak ada pengasingan antara gender ini. Ya, dalam semua aspek kehidupan, dalam polisi, dalam konteks sistem sosial. Itu sebabnya kalau pergi kat negara-negara yang mengambil sikap neutral gender ni, tak ada lagi dah toilet lelaki perempuan. Saya pergi kat satu negara dia memang dah pakai, dia panggil unicorn toilet, unicorn washroom. Unicorn tu maknanya dia tak ada lelaki perempuan kat depan tu, masuklah kat situ. Jadi bila masuk tengok ada urinal yang untuk lelaki tu, kan terkejut juga kita, tapi dia memang macam tu. Dan saya tapi masa di situ, kebetulan conference saya tu, saya memang buang air dekat bilik hotel je, tak berani nak masuk ke situ sebab saya memang tak biasa. So itu antaranya. Tapi mereka yang biasa tak kisah pun ya. Sebabnya dia beranggapan bahawa tak patut adanya berlaku contohnya ya, eksploitasi seksual ya, bila adanya perkara begini, sebab kita sepatutnya neutral gender ni yang membuatkan ya, wanita kena rogol, wanita kena cabul, wanita kena adanya kegangguan tu semua kerana adanya yang macam tadilah konsep patriarkal tadi tu. Jadi kalau dalam keadaan ini patutnya tak ada. Dan ada juga perjuangan supaya pengasingan ini dalam konteks bahasa. Yang ini saya rasa anggap ini berlaku di Switzerland ya. Saya dia tak nak lagi guna him dan her. Jadi guna hen, H-E-N. Hen tu tak salah saya macam ayam pula kan. Jadinya tapi minta maaf, saya bukan nak mentertawakan atau apa ya Pian, tapi begitulah sekali ya, kalau misalnya nak membetulkan supaya tidak adanya gender discrimination ini. Dan akhirnya ya, sikap ini sebenarnya mencabar norma dan juga menafikan fitrah kejadian manusia. Pada saya mungkin dia orang nampak macam very impressive lah, tapi pada saya dia pretentious ataupun dia ada banyak kepura-puraan di situ sebenarnya, sebab itu bukan fitrah kita manusia ya. Jadi so dalam konteks ini ya, kita kena ada satu ya pandangan yang sejahtera dan seimbang dalam sudut sikap hubungan gender ini. Dan itu yang patut kita semai di dalam ya, diri kita dan juga ahli keluarga kita. Wanita lelaki diciptakan berbeza, namun kita saling melengkapi. Kita tak boleh hidup sendirian saja kan. Walaupun perempuan 50% daripada populasi, tapi dari rahim wanita inilah lahirnya populasi yang 50% lagi tu ya. Oleh sebab itu, kita meletakkan konsep saksama dan juga sama rata. Kerana memang di sisi Allah juga ya, inna akramakum indallahi atqakum ya, yang paling mulia antara kita adalah dalam konteks takwa. Dan takwa itu boleh dimiliki oleh sesiapa saja. Lelaki, wanita, orang yang buta, orang yang boleh melihat, ya, orang yang mungkin boleh berjalan, orang yang tak ada kaki. Ya, sebab takwa itu ukurannya hanya Allah saja ya. So itu adalah satu kesaksamaan dan satu kesamarataan ya, yang mana kita boleh memperkasakan semua lelaki perempuan untuk mencapai potensi dirinya. Maknanya dia tidak bolehlah ya tersekat dia punya usaha untuk mencapai potensi itu hanya kerana dia lelaki atau hanya kerana dia perempuan. Dan dia patut juga meningkatkan empati ya satu sama lain. Maknanya macam ni, lelaki dia rasa kesian kat orang perempuan ni. Empati lah. Apa kata kalau saya mengandung ni atau saya nak beranak ni paling tidak. Jadi tak adalah rasa tiba-tiba nak mendiskriminasi, nak memukul, nak mendera wanita tu. Dalam masa yang sama, wanita juga merasa empati terhadap besarnya tanggungjawab suami ni nanti di depan Allah ya. Apabila Allah katakan ya, kena pelihara keluarga daripada menjadi bahan bakar api neraka tu, kita pun rasa kesian juga kan. So empati tu sangat penting untuk kita menghargai sumbangan dan pembabituan satu sama lain. Ya, ni saya kena cakap begitu tu. Nanti sebab kalau tak kan kita kata, dia tu asyik-asyik wanita. Tak, dia tak boleh jadi macam tu. Dia kena dua-dua. Dan akhirnya akan memwujudkan suasana ta'awun, kolaborasi ya, dan menghasilkan banyak inovasi yang strategik dipandu oleh kepimpinan kolektif. Itu penting tu. Kepimpinan kolektif ni apa dia? Maksud dia, ya, kita tidak melihat lagi orang lelaki ke orang perempuan tu secara begitu, tapi kita melihat siapakah yang paling berilmu, siapa yang paling mempunyai pengalaman, paling baik untuk memimpin.
maka orang itulah yang kita berikan amanah kepimpinan ya. Dan di situlah letaknya Masya Allah bila adanya kesaksamaan dan kesamarataan. Itu nanti saya explain dalam segmen seterusnya. Baik, insyaAllah. Dan yang penting sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di Facebook, di YouTube dan juga sedang mendengar di radio, jangan kita jump into conclusion dulu awal-awal sebab Prof baru bagi gambaran apa contoh termasuk juga sikap kita kan bila kita membicarakan atau membincangkan isu gender dan jantina, itu pun ada beza, belum lagi cerita tentang peranan dan role masing-masing tadi yang mana ia juga akan mempengaruhi bagaimana kita saling menyantuni, termasuklah simpati dan empati satu sama lain. Sampai ada yang sahabat kita bertanya ni Prof dekat WhatsApp ni, macam mana Prof kita nak educate ataupun nak didik masyarakat terutamanya kaum lelaki, ada yang jual produk kecantikan ni, kalau boleh walaupun produk kecantikan tapi lelaki tu biarlah jadi lelaki, tak perlu jadi yang sebaliknya. Itu contohlah mungkin bila kita berbicara tentang gender atau gender pagi ini. Kita nak berehat kejap, kita akan kembali kejap lagi bersama Profesor Dr. Halina Halizah Haji Siraj, Pengarah Pusat Citra Universiti UKM. Okey, dan untuk anda semua jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di Warna Pagi, Inspirasi Euphoria Islami. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. والجذام ومن Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal, Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 0389263434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bersama Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini, dan kita berada di pusingan terakhir untuk generasi hari ini. Anda juga bertentu kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Tajuknya hubungan gender dalam keluarga. Kita bersama dengan Profesor Dr. Halina Halizah Haji Siraj. Dan minggu ni kiranya bahagian pertama, episod pertama daripada 3 bahagian bercerita tentang gender dalam hubungan gender lah dalam keluarga kan Prof. Jom kita sambung. Tadi ada juga sahabat kita yang bertanya tentang macam mana lelaki nak jual produk kecantikan tapi tak perlulah jadi macam perempuan macam tu. Itu pun mungkin melibatkan sikap kita pada gender Prof kan?
Okey, terima kasih Fiana Hazwan. Ada tadi yang saya ingat dalam tu kata jantina tu datang perkataan jantan tanpa betina. Saya pula tak ada sebut dalam ni jantan dan betina sebab mungkin dalam konteks saya yang saya diajar jantan betina tu mungkin ganti nama untuk haiwan ya. Jadi kita yang lelaki dan wanita ni, so saya tak pastilah ya. Jadi jantina tu datang dari perkataan jantan dan betina. Wallahu alam, tu kena tanya pakar bahasa lah. Tapi walau bagaimanapun, saya begini sebenarnya Fiana Hazwan ya. Saya nak bercakap tentang gender ni pun ya, saya mungkin fikirkan dengan masak-masak betul-betul ya. Sebab ini saya tidak mahu juga ibarat orang putih kata dengan izin ya, opening a can of worms. Maksud dia bila kita buka tajuk ini lagi merumitkan ya, sebab lagi banyak pula masalahnya tu. Saya harap dia tidak begitu ya, dan saya juga tak maulah kita punya sebab generasi ini menjadi satu yang mempromosikan sesuatu yang tidak benar ya. Dan contohnya katalah sebab ada orang yang menganggap bercakap pasal gender ni mesti cakap pasal LGBT begitu. So pandangan itu saya rasa kena diperbetulkan juga. Tetapi tidaklah pula kita mengatakan kita ni akan menjadi penyokong pula kepada aspek tersebut. Cuma saya nak mengatakan bagaimana kita nak memahaminya. Tadi tu ya, kalau katalah yang jual produk dan seterusnya. Hari ni kita dapati orang lelaki kalau dibandingkan dengan zaman masa yang dulu-dulu, mungkin ya 20 tahun, 30 tahun dulu, orang lelaki juga dah mula ya ambil berat tentang dia punya penampilan. Kan dia juga naklah nampak presentable begitu kan. Jadi yang ini membuka ruang kepada mereka yang mungkin ya ada lebih ke apa orang kata bakat di situ tu. Dibandingkan dengan kelompok yang lain itu untuk lebih tertonjol contohnya kan. Dan dalam konteks ini juga bagi wanita pula contohnya. Dulu mungkin tak ada tempat langsung untuk wanita menonjolkan bakatnya dalam kepimpinan, tapi hari ini kita dapati banyak ketua-ketua ya pusat tanggungjawab adalah wanita ya. Dan kat situ kenapa wanita ni lebih macam lelaki ke? So di situlah sebenarnya yang saya katakan konstruk gender itu dia berubah. Dia ada perubahan mengikut apa yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan jantina itu tadi, lelaki dan perempuan yang itu tidak berubah. Ya, maknanya dari dulu sampai sekarang memang wanita itulah yang melahirkan. Ya, walaupun kita nak ubah gender macam mana pun, ya selagi mana tidak ada rahim dalam wanita itu, ya dalam tubuh manusia itu, maka tidak bolehlah dia nak melahirkan anak dia. Ya, jadi dalam konteks ini tajuk yang kita bincang ni Fiana dan Hazwan bukanlah satu tajuk yang mudah. Tetapi kita kena ketengahkan juga ya. Pada saya untuk tahun 2021 ni kita sudah bersedia untuk berbincang secara ilmiah. Yang saya bimbang ni kalau di dalam media sosial ni cepat sangat kita memberi label-label ni. Ya, tanpa perlu sempat kita berbincang secara ilmiah dengan datanya, ya, dengan perbincangan yang intelektual. Asyik-asyik duk melabel saja. Dan kita tak mahu yang itu sebab ya kalau kita nak mudah memang kita senang aja. Sama ada kita patriarki atau matriarki tadi atau kita neutral gender. Neutral gender tadi. Gender pula dah. Neutral gender tadi kan. Tapi sebenarnya yang saya nak bawa ya dalam konteks ini, tanggungjawab saya ni ya. Sementara saya masih bernafas ni, kalau tak saya bawa semua ni ya, 6 kaki ke dalam tanah ni nanti kan. Jadi saya kena pastikan ya kefahaman untuk membawa kepada yang sejahtera dan seimbang tadi tu. Bahawa kita sebagaimana yang Rasulullah katakan, kita ini ya adalah wanita itu saudara kepada kandung lelaki. Kan kita ini bersaudara sebenarnya. Bukannya seorang mesti menguasai yang seorang lagi. Kan? Saya bimbang ni apabila kita dengan konsep patriarki, ayat-ayat Al-Quran itu semuanya ditafsirkan ke arah patriarki itu. Oleh sebab itu ada kelompok yang kelompok aktivis ni pula mula mentafsirkan ayat-ayat Quran tu dalam perspektif feminism pula. Jadi dilawannya begitu pula. Tak boleh macam tu ya. Jadi kita kena sampai kepada ni. Jadi saya minta sangat pada pendengar ya, kena ada cara ini. Maknanya kita nak mencari ya, keseimbangan ini ya, supaya ini tadi dalam bahagian ini saya nak memperjelaskan ya, kenapa kita kena bincangkan, kena banyak sangat yang tak faham dalam konteks macam mana nak seimbangkan dan mensejahterakan kita punya sikap terhadap gender ini ya. Maka kita lihat ya dalam Al-Quran itu kita kena ta'awun ya. Maknanya antara lelaki dan wanita itu sentiasa Allah sebutkan ya, al-mu'min, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat ya. Kita memang sentiasa
bertaawun untuk melakukan kebajikan, dan kita tak boleh bekerjasama kepada perkara yang merupakan kerosakan. Maka di situlah tanggungjawab kita mainkan. Di dalam keluarga itu kita orang kata seiring menentukan tanggungjawab ini kita laksanakan bagaimana ayah dan suami, bagaimana ibu dan isteri, bukannya untuk mendominasi satu sama lain. Ya, dalam konteks ini kalau kita lihat saksama itu sangat penting dan juga sama rata. Ini dalam segmen ini kan sebab saya pun dah penat dah juga in a way. Bila kita kata dalam SDG yang kan SDG ada 17 kan Pian? Senang je nak ingat 17 tu sebab dia dilancarkan pada 2017. So dia ada 17 goal. Goal yang kelima SDG 5 dia memang mengatakan gender equality. Maknanya di situ ada kesamarataan gender. Yang ini saya dapati sangat sukar untuk menerangkannya ke dalam masyarakat yang masih memikirkan tentang sama ada kebanyakannya masih pada konsep patriarki tadi. Tapi maknanya kita sini perlahan-lahan ni nak bawa ke tengah sikit ni, maksudnya bukanlah sama rata tu wanita mesti dapat semua apa yang lelaki dapat. Itu tu lapuk punya perjuangan. Sekarang ni kita kata begini, kesaksamaan sangat penting. Apa maksud saksama ni? Kalau kita lihat kita ni dilahirkan dengan orang kata keupayaan yang berbeza-beza ni. Kan Pian? Pian mungkin ada yang lebih yang itu, Hazwan ada lebih yang ini, saya pula ada kelebihan yang ini dan kekurangan masing-masing. Jadi bila kita katakan kesaksamaan atau equity, ni selalu dengar equity kan? Equity itu bukan hanya istilah ekonomi dia juga satu istilah sosial. Kesaksamaan itu maknanya kita mendapat peluang yang sama. Dan ini kita kena pastikan, maksudnya beginilah, contohnya paling senang, katalah kita nak capai buah tu dekat pokok ni, dekat ranting tu ada 3 buah macam tu. Untuk orang yang tinggi, macam contohlah, Pian sangat tinggi, Hazwan setengah, saya ni sangat rendah orangnya macam tu lah. Tapi kalau untuk Pian nak capai buah tu senanglah sebab dia memang dah tinggi. Tapi saya perlukan tangga. Tangga saya mestilah yang paling tinggi sekali dibanding dengan you all berdua sebab you all mungkin dengan Hazwan mungkin kena kotak saja. Tapi saya kena tangga untuk capai buah yang sama. Di situlah nak bagi Pian tangga ke nak bagi saya yang tangga tu. Tak mungkin dalam konteks ini dari sudut kesaksamaan tak payahlah bagi Pian tangga tu. Tapi kalau Pian dapat tangga tu dia bukan dapat sebiji je, dia pergi semua satu pokok tu dia ambilnya sebab dia boleh capai. Tapi saya ni dah lah pendek, dah lah rendah tapi tak dibagi pula tangga tu. Saya dapat kotak je buat. Tak dapat pun kotak tu, memang terlompat-lompat lah saya nak ambil buah tu, tak dapat-dapat. Jadi dalam konteks ini kita kena melihat apa dia kelebihan dan kekurangan yang ada di kalangan lelaki dan wanita. Kekurangan itu yang kita kena tambahkan supaya mereka kita ini mempunyai oleh kesaksamaan. Dan daripada situlah insya-Allah kita boleh menuju kepada kesamarataan. Kesamarataan ni apa pula? Maknanya semua ini mendapat ganjaran yang sama. Maknanya semuanya memang beroleh orang kata peluang lah tadi tu bila kita ni dapatlah ganjaran yang sama bergantung kepada usaha kita kan. Tapi selagi mana tapi sama rata ni bukan maknanya kita bagi sama rata lah ni Pian, Hazwan, Halina ni saya nak jadi adil dan saya bagi sama rata. Dia baginya semua kotak yang sama je tinggi dia. Kan? Dalam konteks ini Pian masih lagi banyak peluang dibanding saya sebab saya jadi kalau macam ni, kalau kata equity tu, kalau kita tambah AL tengah dia Pian, kan? EQU ITY tu, kita jarakkan sikit, kita tambah AL tengah tu dia jadi equality. Kan? Jadi situ kesaksamaan, equity dan equality adalah kesamarataan. Jadi pada saya dua perkara ini sama sebenarnya kerana sama dalam konteks apa dia sangat berkaitan. Tak boleh ada satu tambah satu lagi maksud dia kesaksamaan adalah wasilah, adalah jalan dia sedangkan matlamat kita adalah kesamarataan. Gender equality itu adalah matlamat. Oleh sebab itu dalam SGD 5 gender equality dia menjadi goal. Dia adalah satu matlamat tetapi untuk sampai ke situ kita kena ada kesaksamaan dulu. Dan oleh sebab itu perbincangan yang kita bincangkan hari ini Pian
adalah untuk membawa kepada objektif begitu. Kerana akhirnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, saya tutup ni dengan apa yang di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tu, inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya kita semua nak menuju kepada ketakwaan yang sama. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah sebagai hamba yang diridai Allah. Rida lagi diridai Allah, tak kiralah janda kita apa, tak kiralah kita ini mempunyai keupayaan yang bagaimana, tak kiralah kita ini kaya atau miskin, duduk di bandar atau di kota, di desa, tetapi kita mempunyai keupayaan dan kesaksamaan yang Allah berikan untuk kita mencapai ridha-Nya. Boleh tu Hazwan Dian? Baik, untuk episod introduction ataupun mukadimah kita untuk tajuk hubungan gender dalam keluarga, dalam kehidupan kita ni. Dan insyaAllah bulan depan untuk bahagian kedua, kita akan belajar pula macam mana cara Rasulullah SAW menyantuni isu ni Prof untuk sambungan dan juga mungkin persoalan-persoalan yang sahabat-sahabat kita pagi ni mungkin rasa macam masih lagi keliru, aku keliru. Sabar, sebulan lagi kita akan kembali bersama Prof Dr. Halina. Dan ada mungkin sedikit konklusi ataupun nasihat Prof untuk sahabat pendengar kita pagi ni? Okey, saya punya kesimpulan untuk tajuk yang pertama ni, rakan-rakan pendengar semua, kita memang kena bincangkan tajuk ni supaya kita dapat mempunyai satu kefahaman yang lebih luas, dan akhirnya kita dapat memberikan mengambil sikap yang benar dan betul, dan supaya insya-Allah kita dapat mengambil satu stand ataupun sikap yang seimbang menuju kepada kesejahteraan, insya-Allah. InsyaAllah. Moga stand itu membawa kita pada understand each other. InsyaAllah. Terima kasih banyak Prof atas perkongsiannya. Kita jumpa bulan depan insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Baik. Alhamdulillah, itu yang berbagi Profesor Datuk Dr. Halina Halizah Haji Siraj, pengarah Pusat Citra Universiti UKM untuk perkongsian segmen generasi. Juga terima kasih di atas perhatian sahabat-sahabat semua termasuk yang mendengar dan juga menonton kami dan juga yang sharekan juga video ini. Terima kasih di atas kesihatan anda dan juga sumbangan anda. InsyaAllah kita jumpa untuk tajuk yang akan Prof bawakan bulan depan. Okay? Jadi kena sabar. Ada banyak lagi. Itu tadi baru je permulaan ataupun introduction kan hari untuk tajuk kita hari ni. Okay, apa pun jangan ke mana-mana. Dengar dulu Firdaus. Lagu ni patutnya nak hadiahkan untuk Prof Halina untuk pagi ini. Lagu Permata Ayah Bonda. Di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami.